Assalamualaikum. Hari ini kita akan bincang usul 45, usul ke-45. Hadis-hadis yang menyatakan kelebihan mana-mana tempat, bandar atau negeri dan pujian Nabi SAW terhadapnya yang bersifat tetap dan berkekalan selain Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis adalah palsu. Seperti kelebihan Baghdad, Iskandariyah, Qazwin, Asqalan, Qairawan, Dimashq, Andalus, Khurasan dan lain-lain. Demikian juga dengan hadis-hadis yang mencela sesuatu tempat atau negeri. Kalaupun ada doa-doa Nabi SAW untuk sesuatu tempat atau negeri selain Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis, maka ia hanya merujuk kepada zaman tertentu, bukan bersifat tetap dan berpanjangan buat selama-lamanya. Cukuplah dalil sebagai dalil bagi kelebihan Mekah dan Baitul Maqdis adanya Al-Masjidil Haram dan Al-Masjidil Aqsa padanya. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bermaksud Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya, yakni Muhammad, pada malam hari dari Masjid Al-Masjidil Haram di Makkah ke Masjid Al-Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda kami, yakni tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Dia, yakni Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-Masjidil Aqsa pernah dijadikan qiblat salat umat Islam selama beberapa ketika, kira-kira 16 bulan. Dalam setengah-setengah riwayat itu disebut 17 bulan. Al-Masjidil Haram pula merupakan kiblat umat Islam buat selama-lamanya. Dan cukuplah sebagai dalil bagi kelebihan Madinah pula firman Allah berikut, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Bermaksud dan orang-orang, maksudnya orang Ansar yang mendiami negeri, maksudnya Madinah, serta beriman sebelum kedatangan mereka, yakni orang-orang Muhajirin, mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka, dan tidak ada pula di dalam hati mereka perasaan berhajatkan apa yang telah diberi kepada orang-orang yang berhijrah itu. Dan mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat. Dan ingatlah, sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka mereka lah orang-orang yang berjaya. Jadi ini kelebihan tempat. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu ada, memang ada, tidak dapat dinafikan. Kalau ayat Quran ini yang rekas ni pun ada. Kemudian kalau hadis tu banyak kelebihan beribadat padanya, kelebihan masjidnya, dan banyak lagi yang lain. Kalau nak kira rekas beginilah, cukup sekadar ini. Kalau nak kira yang banyak-banyak lagi tu banyaklah. Kubur Nabi SAW di situ, ibu negara Islam, pusat negara Islam Madinah, itu semua tu, itu tempat orang-orang Ansar, pembela-pembela agama di peringkat permulaan.
memang jelaslah itu ada kelebihannya. Ini hanya ayat Quran yang ringkas tanpa mengambil kira hadis-hadis yang begitu banyak ya. Tapi kalau selain daripada tiga ni selain daripada tiga ni, maka boleh dikatakan palsu kesemuanya. Kalau ada pun itu dhaif sangat. Dhaif sangat. Dan dikira bercanggah dengan hadis-hadis yang sahih yang lain. Begitu juga hadis-hadis yang mencelupkan tempat atau cuma kalau ada doa-doa Nabi untuk sesuatu tempat atau negeri selain Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis, seperti tentang Syam, tentang Yaman dan lain-lain, kita kena ingat. Kalau ada pun, maka ia hanya merujuk kepada zaman tertentu, bukan untuk sepanjang zaman. Bukan untuk sepanjang zaman. Bukan bersifat tetap dan berpanjangan buat selama-lama. Ini satu perkara yang kena ingat. Takut-takut jadi keliru. Sebab memang ada Nabi SAW doakan untuk tempat-tempat tertentu. Tapi itu bukan untuk selama-lamanya. Di bawah ini dikemukakan beberapa hadis. Maknanya bukan hadis sebenarnya, yang dikatakan hadis lah. Sebab hadis maudhu' tu boleh juga dikatakan hadis. Yang menepati usul ke-45 sebagai contoh. Contoh pertama. An Aliyin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'atu abwab min abwabil jannah mufattahah fid dunya. Awwaluhunna al-Iskandariyah wa Asqalan wa Qazwin wa fadlu Judah atau Jeddah ala haula ka fadli Baitillahil Haram ala sairil buyut. Siapa nak baca ni silakan sambung apa yang saya baca tadi. Silakan, siapa nak baca? Sila tampil. Saya cuba Maulana. Tak ada nak baca. Saya cuba. Siapa ni? Muhammad Kamal daripada Ipoh. Siti Aisyah namanya perempuan. Muhammad Kamal. Ini anak saya punya tab ni. Oh, patut nama perempuan pun. Tak apalah. Maaf. Siapa? Encik Kamal ni? Ya, saya. Muhammad Kamal. Muhammad Kamal. Sila baca. Teruskan. Bermaksud diriwayatkan daripada Ali, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 pintu daripada pintu-pintu syurga terbuka di dunia ini. Pertamanya Iskandariyah, kedua Asqalan, dan ketiga Qazwin, dan keempat kelebihan Judah ataupun Jeddah daripada semua yang tersebut itu, seperti kelebihan Baitillahil Haram daripada sekalian rumah yang lain. Inilah yang kita maksudkan dengan hadis-hadis yang menyatakan kelebihan tu. Disebut dengan jelas namanya. Kemudian dikaitkan dengan syurga. Jadi rujukan untuk contoh pertama ni seperti dapat dilihat di sini. Lihat Ibnu Hibban, Kitabud Du'afa wal Matrukin, jilid 2 muka surat 133 dan seterusnya. Cuba tengok sini. Ini boleh dikatakan kitab-kitab yang mengumpulkan hadis maudhu' atau kitab-kitab yang mengumpulkan nama-nama perawi dhaif dan perawi yang tidak boleh dipakai. Atau kitab-kitab hadis yang memang bertaraf rendah seperti Al-Firdaus ini. Ini bertaraf sangat rendah. Di dalamnya ada macam-macam hadis. Yang sahih pun ada, yang dhaif pun ada, yang maudhu' pun banyak. Itulah di dalam kitab-kitab seperti inilah ada riwayat tadi. Sila baca lagi. Tadi sambung lagi Kamal komentar ni. Komentar 1, Ibnu Al-Jauzi di dalam Al-Mawdu'at
telah mengemukakannya dengan sanad berikut. Bismillah. Amba'ana Muhammadu nib Abi Tahir Anil Jauhari an Ad-Daruqutni an Abi Hatim al Busti. Al-Busti Haddatsana Muhammad bin Jadi Musayyib. dia celah-celah ni kena sebut qala haddatsana. Haddatsana Muhammad bin Musayyib qala haddatsana Ismail bin Malik haddatsana Al-Hajjaj bin Khalid haddatsana Abdul Malik bin Harun bin Azrah Antara. Al-Azrah an Abi an jaddihi an Ali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cuba tengok ni. Ini sanadnya. Tadi saya kemukakan hadisnya saja secara ringkas. Sebab kita nak ringkaskan. Jadi an Ali qala. Ini sanad yang lengkapnya. An Ali qala Rasulullah. Seterusnya hadis tadilah. Hadis tadi. Cuba kita lihat di sini yang kita telah belajar tadi ada amba'ana. Ini amba'ana. Pada dasarnya amba'ana ini sesuatu riwayat yang diterima secara ijazah. Secara ijazah. Itu ketika nak meriwayatkan hadis yang diterima secara itu, maka dikatakan amba'ana. Amba'ana. Di sini seperti yang kita belajar tadi, riwayat Jauhari meriwayatkan daripada Daruqutni secara an-anah dengan lafaz an di sini. Daruqutni juga meriwayatkan daripada Abi Hatim dengan an. Inilah dikatakan riwayat secara an-anah. Kemudian Abu Hatim meriwayatkan daripada Muhammad bin Musayyab dengan lafaz tahdits haddatsana tadi yang kita belajar tadi dalam Sahih Bukhari tadi. Lepas tu ini haddatsana. Haddatsana lagi an abihi an jadi, daripada ayahnya Abdul Malik bin Harun. Ayahnya Harun lah. Daripada datuknya, ayahnya tu mengambil daripada datuknya yang bernama Antara. Ini kaedah. Kita nak belajar sanad hadis tu macam mana, ya. Begitulah. Lepas tu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya hadis ini dimarfu'kan, dikaitkan dengan Rasulullah. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini beratlah bila dikaitkan dengan Rasulullah. Kalau kata orang lain kata pun, padahal dia tak kata, itu pun berat dah. Salah besar dah. Apalagi kalau dikatakan Rasulullah bersabda. Padahal tidak bersabda pun. Silakan Cik Kamal tadi, sila baca lagi seterusnya. Setelah mengemukakannya, beliau berkata, kata Yahya bin Ma'in, Abdul Malik bin Harun pendusta besar. Kata Sa'di, Dajjal pendusta besar. Kata Ibnu Hibban, dia mengada-ngadakan hadis. Sekejap ya. Di sini disebut pendusta besar. Pendusta besar ini adalah terjemahan kepada kadzab. Kadzab dengan sirah mubalaghah, dengan lafaz mubalaghah begitu. Kalau kadzib pendusta, kadzab pendusta besar. Maknanya bukan main-main, memang terkenal sebagai pendusta dia ni. Sa'di pula kata dia ni Dajjal. Ni perawi ni. Perawi Abdul Malik bin Harun bin Antarah ni. Dajjal, pendusta besar. Ibnu Hibban, padahal riwayat ini kan, riwayat ini ada ni Abu Hatim Al-Busti ni, Ibnu Hibban. Ada. Dikatakan dia ada dalam sanad ini. Tetapi dia pun hanya menemui sanad ini saja. Sanad ini saja. Daruqutni pun ada di sini. Dalam sanad ni. Maknanya ulama-ulama besar hadis ni mereka bukan sahaja meriwayatkan, menerima hadis-hadis yang sahih,
Yang maudhu' pun dia terima. Untuk apa? Untuk perbandingan. Untuk perbandingan. Untuk dikomentari. Bukan untuk diterima, dipakai, tidak. Sedangkan kalau kita tengok komen dia, dia kata, ni kata Ibnu Hibban ni Abu Hatim Al-Busti lah. Inilah Ibnu Hibban. Dia mengada-ngadakan hadis. Siapa? Abdul Malik bin Harun ini. Bin Antara ni yang saya garis ni. Ni mengada-ngadakan hadis. Mengada-ngadakan hadis, reka hadis lah. Bila dalam satu sanad itu, kita bertemu seorang saja yang macam ni, lafaz jarh atau tajrih yang dibuat oleh para ulama terhadapnya, cukup dah. Hadis tu jadi maudhu'. Seorang saja. Yang lain-lain imam besar ni, Abu Hatim ni besar ni, imam besar ni, Daraqutni, besar. Tapi itu tidak memberi apa-apa makna kepada sanad itu. Ada seorang saja yang bermasalah. Kalau dia tu perawi dhaif, jadi dhaif. Kalau perawi itu pereka hadis, mengadakan hadis, pendusta besar hadis itu, terus ulama hukum sebagai hadis maudhu'. Tak perlu ramai, seorang saja. Yang lain-lain semua baik-baik, katakanlah semua baik-baik semua. Bagus-bagus, belaka. Tetapi seorang saja ada. Sudah cukup. Hadis itu sudah dihukum sebagai hadis maudhu'. Baca lagi, silakan. Yang kedua, Abu Hatim Ar-Razi berkata, Abdul Malik bin Harun bin Antarah matrukul hadis. Zahibul hadis bermakna perawi sangat lemah. Al-Jawzajani berkata tentangnya, Dajjal, pendusta besar. Imam Al-Bukhari, An-Nasai dan Ad-Dulabi berkata perawi matrukul hadis. Ad-Daruqutni berkata perawi matruk, berdusta. Ayahnya juga perawi matrukul hadis. Al-Hakim pula berkata dia meriwayatkan daripada ayahnya banyak hadis maudhu'. Ini ni bila kita nak tahu hukum sesuatu hadis, kedudukan sesuatu hadis, tengok apa ulama-ulama rijal. Ini dipanggil Abu Hatim Ar-Razi, semua nama-nama ni kan. Imam Bukhari, ini semua ulama-ulama rijal. Daraqutni, semua ni tokoh-tokoh rijal. Mereka lah yang menentukan kedudukan sesuatu hadis itu. Sebab mereka kenal perawi-perawi itu. Mereka kenal perawi-perawi itu. Jadi macam di sini kita kata matrukul hadis. Kita kena tengok di sini ya. Katakanlah matrukul hadis. Ini kita ambil di sini matruk. Sebab jilid 1 ni dah siap, cuma belum dicetak lagi, insyaAllah tak lama nanti. Ini matrukul hadis. Ini matruk, cuba tengok ni. Bila apa maksud apabila dikatakan perawi matruk? Cuba tengok. Matrukul hadis. Ini berkenaan dengan perawi. Cuba tengok di sini, perawi yang ditinggalkan. Makna asal dia ditinggalkan. Apa maksud ditinggalkan? Tidak diterima hadisnya. Kerana ia langsung tidak bernilai, tidak ada nilai langsung perawi ini. Hadis-hadisnya tidak boleh dijadikan syahid sebagai penyokong hadis lain, tak boleh. Apatah lagi untuk dijadikan hujah. Matruk adalah satu lafaz jarh yang berat. Bila dikatakan perawi ini matruk, maknanya beratlah tu. Lafaz jarh, kritikan oleh para ulama hadis yang berat. Perawi matruk adalah perawi yang teruk sangat ingatannya. Banyak melakukan kesilapan selain sering terkeliru. Ini dari segi ingatan dia, kekeliruan dia. Kebanyakan riwayat perawi matruk mengandungi keraguan. Hadisnya bukan sahaja tidak boleh dijadikan hujah, bahkan tidak boleh dijadikan dalil penyokong pun tak boleh. Tak boleh. Ini pendusta besar, Dajjal,
Ini semua ni lafaz jar semua. Zahibul hadis misalnya, ada ke tidak di sini dalam jilid pertama ni Zahibul hadis. Assalamualaikum Maulana. Ada soalan sikit. Ya, sekejap. Ini kan Zahibul hadis. Perawi sangat lemah. Hadisnya tidak boleh dijadikan hujah dan tidak boleh juga dibuat sokongan. Ya, sila. Apa? Barakallahu fikum Maulana. Cuma nak tanya pasal ada seorang perawi seperti Abdul Rahman Al-Afriqi dengan Al-Harith Al-A'war. Macam mana Maulana? Ada orang boleh terima riwayat dia, ada ulama kata yakni taraku riwayatan macam Al-Harith Al-A'war. Boleh Maulana bagi sedikit penjelasan? Barakallahu fikum. Siapa ni yang bercakap ni? Saya rasa saya macam pernah dengar ni suara ni. Saya Muhib. Muhib Al-Khawli, barakallah. Lama saya nak ketemu tapi musim Covid ni kan. Barakallahu fikum. Hari ni dapat dengar suara. Sihat Ustaz ya? Ustaz. Barakallahu fikum. Ana selalu belajar dengan Maulana sebenarnya. Senyap-senyap kita. Sama-sama kita berkongsi insya-Allah. Ya, tafadhal. Dan Abdul Rahman bin Ziyad Al-Afriqi itu perawi dhaif perawi dhaif. Harith Al-A'war itu pun berat hukuman para ulama terhadapnya, dikatakan kadzab, macam-macam lah. Jadi itu termasuk dalam perawi yang tak boleh diterima ya. Jadi baik. Seterusnya siapa nak baca pula ni di sini? Teruskan. Ustaz Muhib boleh faham bahasa Melayu dengan baik, alhamdulillah. Bukan senang tu nak cari. Faham insya-Allah Maulana. Dapat menguasai bahasa Melayu tapi lama dah Ustaz di sini ya. Lama dah. Saya dah 21 tahun Maulana. Patutlah. Lama dah. Siapa nak Saya baca suka ni, sangat. silakan. Siapa? Ya. Saya Maulana. Silakan, siapa ni? Aduan daripada Macang. Macam ya, silakan. Kita Iskandaria terletak di Mesir, Asqalan di Palestin, Qazwin di Iran, dan Judah pula terletak di semenanjung Arab Saudi. Apa artinya 4 pintu daripada pintu-pintu syurga terbuka di dunia ini pada 4 tersebut? Kalau ertinya beramal dan berbuat baik di tempat-tempat itu boleh membawa anda ke syurga, maka jelas sekali ia tidak khusus dengannya. Di mana pun seorang itu beramal dan berbuat baik, ia akan membawa ke syurga. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahawa pernah seorang Arab Badui bertanya Nabi SAW tentang hijrah. Maka baginda bersabda, "Waihaka insya'naha syadidun fa'allaka min ibilin tuaddi sadaqataha." Qala na'am. Qala fa'amal min wara'il bihari fa inna Allah lan yatiraka min amalika syai'a. Silakan, teruskan. Hijrah itu perkara yang sangat berat weh. Adakah engkau menunaikan zakat untukmu? Jawab Badui itu, ya. Maka Nabi SAW bersabda, kalau begitu beramallah engkau di seberang beberapa lautan sekalipun, Allah sekali-kali tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Hibban dan lain-lain. Kalau ertinya tempat-tempat tersebut merupakan gambaran keindahan syurga, maka apa kurangnya tempat-tempat lain di dunia ini. Banyak lagi tempat di dunia ini yang jauh lebih indah dan lebih menarik daripada tempat-tempat tersebut. Sekejap ya. Maksudnya ini komentar nombor 3 ini sebenarnya mengandungi kaedah dirayah. Yang di atas ni yang kita bincang tadi, ini berdasarkan kaedah riwayat. Dari segi riwayatnya hadis ini palsu. Kerana sekian ramai tokoh-tokoh hadis telah mengatakan
perawi dia Abdul Malik bin Harun bin Antarah ni adalah begini-begini seperti yang kita baca tadi. Sekarang ni nombor 3 ni nak tengok dari sudut dirayah. Sebab tajuk nota kita, buku kita ni ialah usul dirayah. Jadi bagaimana kita nak guna usul dirayah untuk menilai sesuatu hadis. Ini misalnya dikatakan 4 pintu daripada pintu-pintu syurga terbuka dunia. Apa maknanya? Apa artinya? Kalau artinya beramal dan berbuat baik di tempat-tempat itu boleh membawa anda ke syurga, maka ia tidak khusus dengan tempat itu. Kalau itulah maksudnya, kita cuba nak fahamlah. Dah jelas dah hadis itu maudhu', tak perlu bincang pun. Tetapi untuk kita mengenali hadis dengan lebih dekat dan lebih mendalam, sepatutnya kita kena tengok sifat-sifat dia tu. Sifat-sifat dia tu. Di mana pun seseorang beramal dan berbuat baik, ia akan membawanya ke syurga. Duduk di mana pun, duduk di Malaysia, di Indonesia, di Papua dan sebagainya, mana-mana pun boleh membawa seseorang ke syurga. Tengok sebagai contohnya hadis ini. Jadi ini tidak khusus dengan tempat yang tersebut tadi. Kalau itu maksudnya boleh membawa ke syurga, maka di seberang laut 7 lautan pun Allah SWT tidak akan sia-siakan sedikit pun amalanmu. Kamu dah buat itu cukup. Itu membawa kamu ke syurga. Kalau artinya tempat-tempat tersebut maksudnya indah, cantik, ia merupakan gambaran keindahan syurga, maka tempat-tempat lain banyak lagi dalam dunia ni. Sebagaimana kita yang hidup di zaman sekarang ni, yang banyak mengembara, yang banyak melancong, boleh tengok banyak lagi tempat-tempat lain yang cantik dan menarik daripada nak banding dengan tempat-tempat itu. Jadi apa maknanya? Tidak ada maknanya. Ini dari segi kita nak tolak dengan menggunakan akal, akal yang waras. Seterusnya baca tadi, siapa tadi? Sambung. Okay. Nombor 4. Sebenarnya apabila diketahui sesuatu hadis itu maudhu', tidak perlu lagi anda bersibuk mentakwilkan atau mencari jalan untuk menegakkannya. Tak perlu dah sebenarnya. Bila kita dah tahu hadis maudhu', tinggalkan saja, tak perlu dah. Tetapi dah kita nak mendalami, nak bincang, begitulah caranya. Begitu cara. Teruskan. Nombor 5. Pujian Rasulullah SAW atau doa baginda terhadap sesuatu tempat atau negeri lain, negeri selain Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis, kalaupun ada, hanyalah untuk zaman tertentu atau generasi tertentu yang berada padanya sahaja. Ia tidak menunjukkan kelebihan yang berkekalan atau berpanjangan hingga ke akhir zaman. Sebagai contohnya, hadis Rasulullah SAW berikut: Al-iman yaman, wal fiqhu yaman, wal hikmatu yamaniyah. Bermaksud iman sejati dari Yaman, fiqh sejati dari Yaman, dan kebijaksanaan sejati dari Yaman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah sebahagian daripada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lain. Maksud sebenarnya tidak akan difahami jika tidak dibaca selengkapnya. Hadis di atas selengkapnya adalah seperti berikut: Ja'a ahlul Yaman hum araku afidatan al-imanu yamanin wal fiqhu yamanin wal hikmatu yamaniyah. Bermaksud orang-orang Yaman telah datang. Mereka adalah orang-orang yang paling lembut hati. Iman sejati dari Yaman, fiqh atau kefahaman yang mendalam sejati dari Yaman, dan kebijaksanaan sejati dari Yaman. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ibnu Hibban, Ahmad, At-Tabarani, Al-Bazzar, At-Tahawi di dalam Syarh Mushkil Al-Athar, dan Ibnu Mandah di dalam Iman, di dalam Al-Iman. Ibnu Al-Mulakkin di dalam At-Tawdih
Syarh Al-Jami' As-Sahih mengemukakan beberapa pandangan ulama berhubung dengan maksud sebenar Putus sabda pula ya. Nabi sallallahu Ini alaihi saya tak dengar ni, saya tak dengar. wasallam. Sekarang tak? Sekarang okey tak? Sila Tes. boleh dengar tak? Boleh dah. Okey. Ibnu Mulakin. Ya. Ya. Dengar. Ibnu Mulakin di dalam At-Tawdih Syarh Al-Jami' As-Sahih mengemukakan beberapa pandangan ulama berhubung dengan maksud sebenar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Hadis ini mengandungi pujian Nabi Satu. satu. Yang pertama. Hadis Teruskan. pertama, hadis ini mengandungi pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang Yaman di zaman baginda. Lantaran segeranya mereka menerima dakwah baginda dan cepatnya mereka memeluk agama Islam tanpa bertegang dan bermusuhan terlebih dahulu seperti orang-orang Mekah dan lain-lain. Pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fiqh Yaman wal hikmatu Yamaniyah, fiqh sejati dari Yaman dan kebijaksanaan sejati dari Yaman. Terdapat pujian baginda terhadap orang-orang Ansar di Madinah. Kerana mereka berasal dari Yaman dan kebanyakan fuqaha sahabah terdiri daripada kalangan Ansar. Demikian kata Al-Khattabi. Al-Khattabi. Teruskan. Dua. Nombor dua. Sesetengah ulama berpendapat maksud sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-iman Yaman, iman sejati dari Yaman, ialah iman bermula dari sebelah Yaman kerana Mekah adalah tempat kelahiran baginda dan ia terletak di sebelah Tihamah. Sedangkan Tihamah pada ketika itu dikira termasuk dalam Yaman. Itulah sebabnya Kaabah juga disebut sebagai Kaabah Yamaniyah. Abu Ubaid adalah seorang ulama yang berpendapat begini. Salah seorang. Salah seorang. Ya. Teruskan. Nombor tiga, ada juga ulama berpendapat pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya ditujukan kepada orang-orang Ansar di Madinah kerana mereka berasal dari Yaman. Mereka telah menyambut kedatangan Nabi ke Madinah dengan hati yang terbuka dan telah membela baginda dengan seluruh jiwa raga. Nombor empat, sesetengah ulama pula berpendapat hadis ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda berada di Tabuk. Maksud baginda bersabda begitu ialah menyatakan Mekah dan Madinah sebagai pusat agama Islam. Secara kebetulan dari Tabuk, kedudukan Mekah dan Madinah berada di sebelah Yaman. Jadi maksud sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iman sejati dari Yaman, fiqh sejati dari Yaman dan kebijaksanaan sejati dari Yaman itu ialah dari sebelah Yaman, bukan betul-betul dari Yaman. Nombor 5. Anas bin Malik meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqdamu qaumun hum arakun afidatan minkum arakku afidatan minkum faqadimul al-ash'ariyuna fihim Abu Musa faja'alu yartajizuna wa yaqulun wadan nalqal al-ahibbah Muhammadan wa hizbah. Wadan nalqa al-ahibbah Muhammadan wa hizbah. Bermaksud Muhammadan wa hizbah.
Muhammadan wa hizbah. Bermaksud nanti akan datang kepadamu satu kaum, hati mereka lebih lembut dari hati kamu. Lalu datanglah puak Al-Ash'ariyun, salah seorang dari mereka Abu Musa Al-Ash'ari. Mereka datang sambil mengungkap syair. Besok kita akan bertemu kekasih-kekasih kita, Muhammad dan kumpulannya. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Hibban, Ibnu Abi Syaibah, Ad-Diya' Al-Maqdisi, Abu Ya'la dan At-Tahawi di dalam Syarh Mushkil Al-Athar. Berdasarkan hadis ini dan hadis-hadis lain, seumpamanya dapatlah dikatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang memaksudkan orang-orang Yaman akan datang mengunjungi baginda di Madinah semasa hidupnya. Dari kalangan mereka lah kemudiannya muncul tokoh-tokoh dari kalangan sahabat yang amat berjasa kepada umat Islam seperti Abu Musa Al-Ash'ari, Abu Hurairah dan lain-lain. Soal ia tidak meliputi semua orang Yaman dan negeri Yaman di sepanjang sejarah, kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidup 15 abad selepas baginda tidaklah suka untuk menerimanya. Lantaran mereka jelas keistimewaan itu tidak ada pada mereka di negeri mereka sepanjang masa. Sekejap. Yang kita baca tadi panjang ni. Ini contohlah saya nak kemukakan bahawa pujian Rasulullah kalau ada kepada mana-mana tempat, mana-mana negeri yang lain selain daripada yang tersebut di atas tadi, maka ia tidak menunjukkan kelebihan itu buat selama-lamanya atau dalam semua keadaan, tidak begitu. Tetapi sebaliknya ia hanya bersifat sementara dan berkenaan dengan golongan tertentu sahaja. Sebagai contohnya, hadis ini jelas, takut-takut orang kata kan, al-imanu yaman, wal fiqhu yaman, wal hikmatu yamaniyah. Ni ada dia sebut pasal Yaman ni, kelebihan ni. Yaman tu kan negeri Yaman lah. Bagaimana? Kata tak ada sebut kelebihan negeri yang lain. Ini ada ni. Bahkan dikaitkan dengan iman yang sebenar. Sebabnya saya terjemah sejati, iman sejati, iman sebenar ialah saya mengambil kira alif lam ni lil haqiqah, untuk memberi makna hakikat yang sebenar, sejati. Seperti al-ghina, ghinan nafs, kekayaan sejati. Al-ghina, alif lam tu kita faham daripada alif lam tu, kekayaan sejati, kekayaan sebenar ialah ghinan nafs. Ataupun dalam hadis yang lebih kurang sama juga, disebutkan bukan kerana banyak harta benda kita, tetapi kerana kaya jiwa. Laisal ghina an kathratil aradi walakinnal ghina ghinan nafs. Kaya itu bukanlah kerana banyaknya harta benda, tetapi kaya sejati, kaya sebenar, walakinnal ghina ghinan nafs. Al-ghina, kekayaan alif lam. Sebab itu kalau kita belajar bahasa Arab kan, memang menarik. Sebab apa dia alif lam ni saja ni dapat menentukan banyak perkara dah. Jadi terhenti kepada sejauh mana kita mendalami bahasa lah. Misalnya di sini, iman sejati, bukan iman saja. Iman sejati. Sebab sahabat-sahabat yang duduk di Madinah, duduk di lain itu beriman juga. Iman juga. Adakah tidak iman? Adakah tak ada fiqh? Adakah tak ada hikmat? Ada, tapi maksudnya Nabi nak puji orang-orang di Yaman sekarang ini. Jadi dikatakan iman sejati. Sebab apa? Adalah latar belakang dia. Sebab kalau orang di Mekah tu beriman, setelah berperang, berapa ramai yang macam tu, setelah bertegang, bermusuhan,
Berbeza dengan orang-orang dari Yaman. Mereka daripada awal lagi menerima Islam. Itu maksudnya, itulah maksud iman sejati, fiqh sejati, kebijaksanaan ataupun kedalaman fahaman yang sejati dari Yaman. Itu maksud. Jadi ini bagaimana pula orang kata ini ada sebut Yaman ini. Jadi kita sebab itu kena faham. Bila baca hadis-hadis seperti ini kena tengok apa kata ulama-ulama. Apa kata ulama. Bahkan hadis ini kalau kita ambil sepotong begini mungkin akan jadi salah faham. Dengan sebab itu kita kena tengok latar belakang dia, tengok lagi turuk riwayat yang lain, tengok lagi segala atraf bagi hadis ini, maka kita akan dapati ada sesuatu ni, ia berkait dengan golongan tertentu sahaja dan terikat dengan zaman tertentu sahaja. Sebab itu kita kata yang pujian ataupun menyatakan kelebihan untuk selama-lamanya, itu tak ada. Itu tak ada. Sebab apa? Kalau kita terima juga ada, mengikut kaedah dirayah, tak betul sebab kenyataannya tak menunjukkan begitu. Bahkan di Yaman itu ada yang sosialis, macam-macam pula fahaman dia, yang salah tu. Jadi adakah itu iman sejati? Menunjukkan tidaklah, hanya pada masa tertentu. Jadi kita nak tahunya bahawa yang Nabi maksudkan itu ialah golongan tertentu. Cuba kita tengok sini dalam riwayat yang lain. Ja'a ahlul Yaman. Selengkapnya, hadis ini selengkapnya. Kalau kita ambil sekerat ni di sinilah, di sini. Tetapi kalau selengkapnya kita akan nampak dia nak ceritakan tentang ahlul Yaman pada masa Nabi. Ketika mereka itu pergi bertemu dengan Nabi SAW, mengunjungi Nabi ketika baginda berada di Madinah. Sebab itu dia kata orang-orang Yaman telah datang. Ini Nabi kata mereka adalah orang-orang yang paling lembut hati. Lalu selepas itu barulah hadis yang kita baca tadi. Jadi benda ni ada di dalam kitab-kitab hadis ni. Jadi kena tengok hadis itu selengkapnya, barulah nampak cerita sebenarnya. Jadi sebagaimana saya dah sebut dah sebelum ni, kalau saya sebut ni misalnya hadis riwayat Bukhari. Bukhari ni maksudnya kalau tak ada sebut kitab tu maksudnya Sahih Bukhari lah. Walaupun banyak lagi karangannya yang lain. Muslim dan lain-lain, ini kitab-kitabnya yang maklum. Kitab-kitab hadisnya yang maklum. Kalau Tahawi ada beberapa kitab, saya akan sebut misalnya di sini. Syarah Mushkilil Athar. Bukan Syarah Ma'anil Athar. Tapi Syarah Mushkilil Athar. Saya akan sebutlah kitab tu, kalau tidak saya akan sebut nama pengarangnya saja. Bukhari dan lain-lain ini kitab-kitabnya maklum. Dan saya tidak berikan biasa dalam Bukhari, Syarah Bukhari yang saya buat itu, dan begitu juga 99 usul ini, 99 usul ini saya tidak berikan rujukannya. Misalnya bab apa, kitab apa, muka surat berapa, jilid berapa, saya tak bagi. Sebab ini sekarang ni kita boleh dapat dengan mudah. Ambil saja sebahagian daripada hadis ini dan cari dalam Syamilah. Keluarlah nama-nama kitab dia tu dengan pengarang-pengarangnya sekali. Muka suratnya, jilid berapanya. Sebab kita sekarang ni di zaman yang semakin mudah segala-galanya nak dapat. Jadi saya tak bagilah semua itu. Jadi harap maklum lah, harap maklum. Kemudian Ibnul Mulaqin di dalam At-Tawdih yang tak saya tunjuk tadi, ketika kita belajar Sahih Bukhari tadi, At-Tawdih, Syarhul Jami' As-Sahih, Syarah Bukhari juga, dia kemukakan beberapa pandangan ulama berhubung dengan maksud sebenar sabda Nabi SAW itu. Ini kalau kita tengok pendapat ulama-ulama, nampak dia tidak umum, tidak untuk selama-lamanya. Cuba kita tengok sini. Hadis ini mengandungi pujian terhadap orang-orang Yaman di zaman baginda, khusus dengan zaman itu, bukan untuk semua zaman. Sebab apa? Dia ada ni, lantaran segeranya mereka menerima dakwah baginda dan cepatnya mereka memeluk agama Islam tanpa bertegang dan bermusuhan terlebih dahulu seperti orang-orang Mekah. Jadi sabda Nabi ini terdapat pujian baginda terhadap orang-orang Ansar di Madinah. Kerana mereka berasal dari Yaman. Kalau kita kata, jadi kalau begitu lebihlah orang Yaman ni daripada sahabat-sahabat Nabi di Madinah.
Jawabnya kebanyakan mereka sahabat-sahabat Nabi di Madinah ni keturunan asalnya daripada Yaman. Jadi itu yang dimaksudkan, mana sahabat-sahabat di Madinah tu maksudnya. Sahabat-sahabat Ansar itulah yang mempunyai fiqh yang sebenar. Dan mereka dari Yaman, hikmah yang sebenar, iman yang sebenar. Kerana mereka membela Nabi SAW dengan jiwa raga mereka. Itu maksudnya. Demikian kata Al-Khattabi dalam kitab At-Tawdih, dia sebut kata Al-Khattabi. Di sini saya tak bagi lagi lah rujukannya muka surat, tapi sebagaimana jilid 1 yang telah siap itu semua ada rujukannya. Setiap yang dipetik itu ada rujukannya, dengan jilidnya, dengan muka suratnya ada di situ. Kemudian cuba kita tengok pandangan beberapa ulama. Jadi sama ada kita setuju atau kita tidak setuju dengan pandangan itu terpulang. Itu kita nilai sendirilah, masing-masing nilai lah. Ada juga yang berpendapat begini, seperti nombor 2 ni, seperti dibaca tadi. Abu Ubaid adalah antara yang berpendapat begitu, seperti nombor 2 ni. Yang ketiga, ditujukan kepada orang Ansar di Madinah. Yang keempat, hadis ini disabdakan oleh Rasulullah ketika baginda berada di Tabuk. Itu latar belakang dia. Dan Nabi maksudkan di sini Mekah dan Madinah tu sebagai punca Islam, dan dia berada di sebelah Yaman. Ada juga yang berpendapat begitu, bukan betul-betul dari Yaman itu, tetapi Mekah dan Madinah, orang yang berada di Mekah dan Madinah. Jadi Islam mereka dipuji oleh Nabi SAW. Tapi bagi saya lah, saya pilih yang kelima ni. Yang kelima ni yang terbaik. Kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi, nampak dia bukan berkenaan dengan orang Mekah, orang Madinah, tak. Yang sedia ada di Madinah tu bukan, tetapi yang baru datang mengunjungi Nabi SAW ketika Nabi masih hidup. Mereka itulah yang dimaksudkan. Buktinya daripada hadis ini, cuba kita tengok. Yaqdamu qaumun hum araqqu afidatan minkum faqadimal asy'ariyun fihim Abu Musa faja'alu yartajizun wa yaqulun ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Ni kalau kita tengok sini, riwayat ini, Nabi kata ni, nanti akan datang kepadamu satu kaum. Jadi sebelum mereka datang, Nabi dah sebut dah keistimewaan mereka ini. Hati mereka lebih lembut dari hati kamu. Lalu datanglah puak Al-Asy'ariyun. Salah seorang dari mereka Abu Musa Al-Asy'ari. Inilah yang diisyaratkan oleh Nabi SAW ni. Abu Musa Al-Asy'ari. Salah seorang dari mereka Abu Musa Al-Asy'ari. Mereka datang sambil mengungkapkan syair yang bermaksud besok kita akan bertemu kekasih-kekasih kita, Muhammad dan kumpulannya. Ini ada di dalam kitab-kitab ini. Maknanya Nabi sebut begitu, hadis tadi, dalam konteks ini bukan umum, bukan untuk sepanjang masa. Tidak. Dari kalangan mereka lah akan muncul tokoh-tokoh dari kalangan sahabat yang amat besar, amat berjasa kepada umat Islam, seperti Abu Musa Al-Asy'ari, Abu Hurairah dan lain-lain. Bukankah mereka ni daripada Yaman dan baru datang kepada Rasulullah SAW ketika baginda berada di Madinah? Jadi itulah yang dimaksudkan oleh hadis ini, bukan semua orang Yaman. Bukan begitu. Sebabnya kita kata tidak untuk semua, sebab kita boleh tengok dengan mata kepala kita sendiri, terutamanya setelah 1400 tahun selepas Rasulullah, macam-macam Yaman itu perubahannya berlaku, baik dari segi sistem yang dipakainya, orang-orangnya, anutannya, banyak sekali berubah-ubah, dan ia tidak kekal seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW itu. Hati mereka lebih lembut daripada hati kamu. Tidak semuanya begitu. Dan kalau kita kata tetap ada untuk mereka sepanjang masa, berarti bercanggah dengan kenyataan. Inilah kita pakai usul dirayah tu. Hadis yang sahih tidak bercanggah dengan kenyataan. Bagi kita yang hidup berbelas abad kemudian, kita dapat menyaksikan sendiri bahawa disabda Nabi
kita kaitkan juga jadi silap. Nabi cakap tak betul lah jadi. Dia sila baca kan, baca lagi sila. Siapa pula nak baca ni? Orang lain pula. Silakan. Saya baca nombor 6. Amir daripada Bangun. Sila. Amir Ahmad daripada mana ni? Nombor 6 daripada Bangun. Oh, Bangi, silakan. Daripada Bangun. Silakan. Nombor 6. Begitu juga dengan doa-doa keberkatan Rasulullah SAW untuk suatu tempat atau negeri. Ia tidaklah buat sepanjang masa. Ia hanya terikat dengan sesuatu ketika atau generasi tertentu semata-mata yang menepati syarat-syarat untuk mendapat keberkatan doa baginda. Tidaklah ia berlaku buat selama-lamanya. Sebagai contohnya, lihat hadis di bawah ini. Anin Ibn Umar, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina, qalu wa fil Najdina, qala Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina, qalu wa fi Najdina, qala hunalika az-zalazil wal fitatu minha Wal fitan minha aw qala biha yatlu qarnus syaitan. Bermaksud Ibnu Umar meriwayatkan, katanya, sesungguhnya Nabi SAW pernah berdoa dengan berkata, Ya Allah, berkatilah untuk kami pada Syam kami. Ya Allah, berkatilah untuk kami pada Yaman kami. Para sahabat berkata, pada Najd kita juga. Nabi SAW terus juga berdoa dengan berkata, Ya Allah, berkatilah untuk kami pada Syam kami. Ya Allah, berkatilah untuk kami pada Yaman kami. Para sahabat berkata lagi, pada Najd kita juga. Baginda bersabda, di sana akan berlaku gempa-gempa dan dari sana juga akan muncul fitnah-fitnah. Atau baginda bersabda, di sana akan muncul 2 tanduk syaitan. Antara bukti yang menunjukkan doa-doa keberkatan Rasulullah SAW untuk 2 negeri tersebut bukan buat selama-lamanya dan bukan untuk sepanjang masa ialah kenyataan yang disaksikan oleh generasi kemudian, termasuk kita semua. Keadaan kedua-dua negeri itu sama seperti negeri-negeri lain. Ada kalanya elok, ada kalanya pula teruk. Jadi macam ni sama juga dengan yang tadi. Doa keberkatan Nabi SAW dia berkait dengan orang-orang yang cukup syarat untuk mendapat keberkataan doa Nabi SAW. Misalnya di zaman sahabat di peringkat awal, di mana pemerintahan Islam berpindah ke Syam, dan di situlah ramai sahabat-sahabatnya menyebarkan ilmu. Itulah yang dimaksudkan. Tapi keadaan itu tidak kekal buat selama-lamanya. Sebagaimana yang kita tahu sekarang, Ustaz Muhib lebih tahulah negara dia. Lama dah dikuasai oleh orang-orang yang akidahnya entah ke mana, ke laut lah. Kita kata langsung tak betul, tak benar. Jadi bagaimana kita nak kata doa Nabi ni termasuk dia juga, sedangkan dia telah membunuh sekian ramai orang-orang Islam yang baik-baik. Tentu sekali tak termasuk. Adakah itu berkat namanya? Jadi berkat ni yang sesuai lah menerima keberkatan. Untuk Syam selama-lamanya berkat, baik, elok. Tidak begitu. Sama juga dengan Yaman. Jadi kita kena faham itu. Nabi SAW maksudnya ada ketika-ketika tertentu di mana banyaklah berkat di sana. Di sana. Memang itu tidak dinafikan. Tapi ia tidak buat selama-lamanya. Berkenaan dengan tanduk syaitan, setengah-setengah tu anggap ini pemerintahan Arab Saudi. Najd itu maksudnya, Najd itu Riyadh dan sebagainya, itu jauh tu. Itu salah faham sebenarnya. Sebab itulah hadis ni kena jangan selewengkan makna dia. Kalau tidak jadi begitulah. Kalau tidak jadi begitulah. Padahal Najd itu yang lebih tepat dalam riwayat lain disebutkan sebelah timur. Sebelah timur
Madinah ni ialah sebelah Iraq itu. Memang di situ yang tepatnya banyak berlaku fitnah daripada zaman sahabat sampai sekarang. Dan di sanalah menjadi pusat Syiah dan sebagainya. Akidah-akidah yang tak betul. Itu yang dimaksudkan. Bukan apa namanya Arab Saudi sekarang ni yang dikaitkan dengan fahaman Wahhabi dan sebagainya. Itu jauh lagi dah menyeleweng tu. Yang sebenarnya lain maksudnya. Sebagaimana Najd, kalau kita kira sebelah timur Iraq, itu pun sama ubah keadaannya. Berubah. Di Iraq tu bukan sepanjang masa juga tidak baik. Ada masa dia baik, lebih baik daripada tempat-tempat lain. Tapi di zaman Nabi tu, Nabi SAW dah menggambarkan berbeza keadaannya. Sehingga Nabi doakan 2 kali, dalam setengah-setengah riwayat 3 kali. Berkatilah untuk kami pada Syam kami. Berkatilah untuk kami pada Yaman kami. Kali yang ketiga tu, baru dia sebut ini tentang Najd. Yang dia sebut itu huru hara, ataupun kekacauan, kekeliruan, fitnah dan macam-macam yang berlaku daripada situ. Sebelah timur itu maksudnya. Bukan seperti yang setengah-setengah orang dakwakan itu menyelewengkan makna hadis sebenarnya. Teruskan baca tadi, siapa tadi? Amin Ustaz. Amin, silakan. Nombor 7, Ibnu Qayyim di dalam Na'du al-Maqul muka surat 160 berkata, demikian juga hadis-hadis yang memuji atau mencela Baghdad, Basrah, Kufah, Mars, Qarzwin, Asqalan, Iskandariyah, Nashibin, Attaqiyah, semuanya dusta. Ini kata Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim ni seorang tokoh hadis. Setengah-setengah saya sedihlah keadaan tempat kita ni, kadang-kadang dah jadi bercelaru. Ibnu Qayyim tu dituduh macam-macam. Kata hormat kepada ulama, nak pakai ulama, tetapi ulama-ulama seperti ini dihina. Sedangkan inilah pejuang-pejuang, penegak-penegak sunnah. Cuba tengok apa dia kata. Apa yang saya sebut ni jadikan usul ini, apa dia kata? Semuanya dusta. Itu kata dia. Bukan dia seorang saja. Baca lagi yang ke-8 tu. Silakan. Nombor 8, Al-Faruzabadi. Abu Tahrir Muhammad bin Yaqub Al-Faruzabadi meninggal pada 817 Hijrah di dalam Risalatul fil Bayan. Risalah fil Bayan ma lam yathbut fi hadith min al-abwab. Ya, teruskan. Ya, ini risalah pada menyatakan tidak sabitnya di bawah bab-bab tertentu satu pun hadis. Menulis 13 bab 13 kelebihan Baitul Muqaddis. Yang ke-13 ni maksudnya. Okey. Maknanya yang dia susun dalam susunan dia tu. Yang ke-13 bab kelebihan Baitul Muqaddis, batu besar di Al-Masjid Al-Aqsa, Asqalan, Qazwin, Andalus dan Damash. Tidak ada hadis sahih tentangnya selain 3 hadis berikut tentang Baitul Maqdis. Selain 3 hadis berikut. Ini kata Al-Fairuzabadi lah. Ini saya tulis yang betul sebutannya lah. Dimashq. Kalau nak kira orang di sini banyak sebut Damsyik. Itu sebenarnya sebutan yang salah. Tapi dah jadi umum dah. Begitu. Yang betulnya Dimashq. Selain 3 hadis berikut, kalau tentang Baitul Maqdis ada. Ini mengikut dia 3 hadis. Sebenarnya ada banyak lagi, tapi inilah yang asasnya. Sila baca, teruskan. Tidak ada hadis sahih tentangnya selain 3 hadis berikut tentang Baitul Maqdis. La tushaddu rihal illa ila 3 masajid. Bermaksud tidak perlu dipersiapkan unta, iaitu untuk mendapat apa-apa kelebihan atau pahala beribadat di suatu tempat, kecuali untuk pergi kepada 3 masjid. Ini hadis ringkas ya. Dalam riwayat yang disebutkan Masjidil Haram, Masjid Nabi dan Masjidil Aqsa. Itu makna kelebihan ini. Dan ini sahih. Maksudnya kalau kita nak buat persiapan, bersusah payah nak pergi mana-mana masjid, kadang dapat kelebihan masjid itu, selain daripada di 3 ni tak perlu. Sebab sama saja masjid mana-mana pun.
besar kecilnya sama saja kelebihan masjid lain. Kalau nak ada perbezaan pun 3 masjid ini. Walaupun Masjid Al-Aqsa tu paling kurang daripada yang 3 ini, tapi tetap kelebihannya lebih daripada masjid-masjid yang lain. Adapun masjid yang lain, kalau nak lebih pun mungkinlah kerana ramai jemaah dia apa itu je lah. Tapi secara khusus untuk kita buat persiapan untuk pergi beribadat situ dengan niat dan dapat pahala banyak, tak ada. Sama saja masjid yang lain. Silakan baca lagi. Kecuali untuk pergi kepada 3 masjid. Innahu su'ila Annahu dua yang kedua annahu su'ila. Yang kedua, annahu su'ila an awali baitin wadi'a fil ard. Faqala al-masjid al-haram qibla thumma madha qila thumma madha ماذا قال المسجد الأقصى. Bermaksud sesungguhnya Nabi SAW ditanya tentang masjid yang mula-mula sekali dibina di bumi. Jawab Nabi SAW, Al-Masjidil Haram. Baginda terus ditanya kemudian masjid mana? Jawab Nabi SAW, Al-Masjid Al-Aqsa. Ini menunjukkan kelebihan Al-Masjid Al-Aqsa. Ada. Ini hadis yang sahih. Teruskan lagi. As-salatu addu fihi 500 salah. Bermaksud bersembahyang padanya, iaitu Al-Masjid Al-Aqsa, mendatangkan pahala sebanyak 500 sembahyang di tempat lain. Lihat risalah pada menyatakan tidak sabitnya di bawah bab-bab tertentu satu pun hadis muka surat 15 hingga 16. Jadi risalah ni sebenarnya merupakan rujukan utama saya dalam membuat usul ni. 99 usul ni. Sebab 99 usul ni maksudnya di bawahnya ada banyak hadis-hadis. Bukan satu saja hadis. Banyak hadis-hadis yang boleh kita buat, masukkan di bawah usul-usul ataupun kaedah-kaedah tertentu. Ini rujukan yang sangat istimewa lah, walaupun secara ringkas. Pada bab-bab tertentu ni, bab apa-apalah. Bab apa-apa, misalnya bab sekarang ni tempat-tempat yang dikatakan ada kelebihan itu. Banyak hadisnya, tetapi tidak ada satu pun yang sahih. Tidak sabit, mana tidak ada yang sahih, tidak ada yang hasan. Bahkan yang ada pada umumnya adalah maudhu'. Ini contoh kedua. Ini panjang ni hadis ni. Baik, saya baca ya. Ini contoh kedua bagi usul ke-40. Usul ke berapa ni? 45 ni. Usul ke-45. Amba'ana qala amba'ana Abdullah Al-Hakim qala amba'ana Abu Bakr Muhammad ibn al-Mu'ammal ibn al-Hasan ibn Isa قال حدثنا الفضل بن محمد الشعراني قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا أبو عصمة عن المبارك بن فضالة عن الحسن عن حذيفة قال لما فتحت خراسان وتطاولت إليها العساكر اجتمعت بأذربيجان والجبال ضاق ذرع عمر رضي الله عنه فقال ما لي ولخراسان وما لي وددت أن بيني وبين خراسان جبالا من برد وجبال من نار وألف سد كل سد مثل يأجوج ومأجوج فقال علي بن أبي طالب عليه السلام saya baca dia mengikut apa yang ada di sini lah ya. Mahlan ya ibn al-Khattab hal utita bi ilmi Muhammad aw ittala'ta ala ilmi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna lillahi bi Khurasan madinatan يقال لها مروة أسسها أخي ذو القرنين وصلى فيها عزير أنهارها سياحة وأرضها فياحة على كل باب من أبوابها ملك شاهر سيفه يدفع عن أهلها الآفات إلى يوم القيامة وإن لله بخراسان مدينة يقال لها الطالقان وإن كنوزها لا ذهب ولا فضة ولكن رجال مؤمنون يقومون إذا قام الناس وينصرون إذا فشل الناس.
وإن لله بخراسان مدينة يقال لها الشاش القائم فيها والنائم كالمتشخط كالمتشحذ atau متشخط بدمه في سبيل الله. وإن لله بخراسان مدينة يقال لها بخارى وإن رجال بخارى آمنون من الصرخة عند الهول إذا فزعوا مستبشرين إذا حزنوا فطوبى لبخارى. يطلع الله عليهم في كل ليلة اطلاعة يطلع الله عليهم هذا اطلاعة فيغفر لمن شاء منهم ويتوب على من تاب منهم. وإن لله بخراسان لمدينة يقال لها سمرقند بناها الذي بنى الحيرة يتحامى الله عن ذويهم ويسمع ضوضاهم وينادي مناد في كل ليلة طبتم وطابت لكم الجنة فهنيئا لسمرقند ومن حوله آمنون من عذاب الله يوم القيامة إن أطاعوا. ثم قال علي يا ابن الكواء هل كم بين موسى وهيران؟ قال 6 فراسخ. قال لا بل 9 فراسخ لا تزيد ميلا ولا تنقص. كذلك أخبرني خليلي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال إن هناك مدينة بخراسان يقال لها طوس وأي رجال طوس وأي رجال بطوس مؤمنون لا تأخذهم في الله لومة لائم يقومون لله بطاعته ويحيون سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وإن لله بخراسان مدينة يقال لها خوارزم والنائم فيها كالقائم في أطول أيام الصيف lima yang ini tak jelas ni. Banu Qatfura. Wa inna lillahi bi Khurasan la madinatan yuqalu laha Jurjan taba zar'uha wa khadara sahluha wa jabaluha wa kathurat miyahuha wattasa'at bi ibadillahi ma'kalatuha yattasi'una idha dhaqa an-nas wa yadhiquna idha وسعوا فهم بين أمر الله إلى طاعته يتسارعون فطوباهم ثم طوباهم إن آمنوا وصدقوا. وإن لله بخراسان لمدينة يقال لها قومس وأي رجال بقومس. وذكر ما في الحديث panjang lagi hadis ni dia ringkaskan di sini. فقال عمر يا علي إنك لفتان. فقال علي رضي الله عنه لو ألقي حجران من الجو لقال الناس هذا فعل علي بن أبي طالب. فقال عمر وددت أن بيني وبين خراسان بعد ما بين بلقاء. Itu panjang itu hadisnya. Sila baca siapa tadi? Baca tadi. Silakan sambung. InsyaAllah saya sambung. Sambung. Siapa ni? Saya Nabilah. Nabila, silakan. Hadis palsu ini bermaksud Hudzaifah meriwayatkan Hudzaifah meriwayatkan katanya apabila wilayah Khurasan mulai ditakluk dan agak lama tentera-tentera Islam ke sana sehingga mereka berkumpul di Azerbaijan dan kawasan pergunungannya. Ketika itu lemahlah semangat Umar radhiyallahu anhu lalu beliau berkata, "Kenapalah sibuk sangat aku dengan Khurasan? Kenapalah sibuk sangat aku dengan Khurasan? Alangkah baiknya kalau di antaraku dan Khurasan ada gunung-gunung salji. Alangkah baiknya kalau di antaraku dan Khurasan ada beberapa gunung api. Alangkah baiknya kalau di antaraku dan Khurasan ada 1000 tembok, setiap satu daripadanya seperti tembok Ya'juj dan Ma'juj." Ketika itu berkatalah Ali bin Abi Talib alaihi salam, "Sabar wahai anak Al-Khattab, agaknya engkau tidak mendapat ilmu Muhammad atau agaknya engkau belum mengetahui ilmu dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah mempunyai sebuah bandar di Khurasan namanya Maru. Ia diasaskan oleh saudaraku Zulkarnain dan Uzair telah bersembahyang di situ. Sungai-sungainya cantik, menarik pengembara dan buminya pula subur. Di setiap pintu bandar itu ada malaikat yang menghunus pedangnya demi menjaga penduduknya daripada segala bencana hingga ke hari kiamat. Allah juga mempunyai sebuah bandar di Khurasan namanya Talaqan. Kekayaannya bukan berupa emas dan perak tetapi berupa orang-orang mukmin yang bangkit apabila orang-orang lain bangkit dan menolong bila orang-orang lain telah gentar. Allah juga mempunyai bandar di Khurasan namanya Shash.
Orang yang berdiri dan tidur di bandar itu seperti orang yang berlumuran dengan darahnya di jalan Allah. Allah juga mempunyai bandar di Khurasan, namanya Bukhara. Penduduk Bukhara aman daripada kejutan ketika huru-hara berlaku. Ketika orang-orang lain bersedih, mereka pula bergembira. Bertuahlah Bukhara. Allah menjenguk mereka setiap malam, lalu mengampunkan sesiapa yang dikehendakinya. Taubat orang-orang yang bertaubat di kalangan mereka pula diterima Allah. Allah juga mempunyai sebuah bandar di Khurasan. Namanya Samarkand. Ia dibangunkan oleh orang yang membangunkan Hira. Allah melindungi penduduknya dan mendengar hiruk pikuknya. Setiap malam berserulah yang berseru dengan berkata, bertuahlah kamu kerana akan memperolehi syurga. Berbahagialah Samarkand. Orang-orang di sekitarnya akan aman daripada azab Allah pada hari kiamat nanti jika mereka taat. Kemudian berkata Ali, wahai Ibnu Al-Qawwa, berapakah jarak di antara Sanj dan Hirat? Jawab Ibnu Al-Qawwa, 6 farsah. Kata Ali, tidak, bahkan 9 farsah, tidak lebih dan tidak kurang walaupun sebatu. Demikianlah kekasih dan kesayanganku Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahuku. Kemudian beliau iaitu Ali berkata lagi, sesungguhnya di Khurasan ada sebuah bandar dipanggil Tus. Betapa hebatnya orang-orang mukmin di Tus. Mereka tidak mempedulikan kerana Allah celaan orang yang mencela. Mereka melakukan ibadat kerana Allah dan menghidupkan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya di Khurasan juga Allah mempunyai sebuah bandar namanya Khawarizm. Orang yang tidur di situ seperti orang yang beribadat pada hari paling panjang di musim panas. Mereka adalah anak-anak Qaftura. Sesungguhnya di Khurasan juga Allah mempunyai sebuah bandar namanya Jurjan. Hasil taninya elok, tanah tinggi dan tanah rendahnya menghijau. Sumber airnya pula banyak. Makan dan minum hamba-hamba Allah di situ cukup mewah. Mereka berada dalam kesenangan ketika orang-orang lain berada dalam kesempitan. Ketika orang-orang lain senang pula, mereka kesempitan. Mereka menurut perintah Allah dan bersegera pula mentaatinya. Sungguh bertuah mereka. Sekali lagi, sungguh bertuah mereka jika mereka beriman dan membenarkan. Sesungguhnya di Khurasan juga Allah mempunyai sebuah bandar namanya Kumas. Alangkah istimewanya orang-orang di Kumas. Mereka berkata, Umar, hai Ali. Maka berkata Umar, hai Ali, engkau memang penimbul fitnah. Mendengar kata tuduhan Umar itu, Ali pun berkata, jika 2 biji batu tercampak dari udara pun orang akan berkata, ini perbuatan Ali bin Abi Talib. Umar seterusnya berkata, alangkah baiknya kalau jarak di antaraku dan Khurasan sejauh jarak di antaraku dan Balqa. Lihat Ibnul Jauzi Al-Mawdu'at jilid 2 muka surat 58 hingga 60. Ini rujukannya ada dalam kitab-kitab ini. Jadi boleh dikatakan hadis ini ada di dalam kitab-kitab yang memang khusus mengumpulkan hadis-hadis maudhu'. Hadis-hadis maudhu'. Kemudian komentar. Siapa nak baca ni komentar ini? Orang lain pula tukar-tukar. Saya insyaAllah, Maulana. Ustaz Muhib dah. Saya nak tanya tadi lah Ustaz Muhib dah. Ustaz Muhib. Tadi saya tak jelas dah di situ tu. Apa perkataannya tadi kan? Mana Maulana? Yang ni. Ni apa agaknya? 5 ini Banu Qaftura ni. Tapi maksud dia kita dah dapatkan. Wannaimu fiha kalqa'im fi atwali ayyami as-sayf. Ini apa ni? Ini apa ni? 5 apa makna? 5 yanhauhum. Wallah tak jelas. Tak jelas itulah. Tapi kita dah dapat maksudnya kan? Dah dapat maksudnya tu. Cuma ini ni dia kadang-kadang ialah benda ni banyak salah kitab-kitab yang orang tak kisah sangat ni kan. Hadis maudhu' ni. Tak apalah ya. Kita baca komentar ni. Komentar ni silakan. Yang pertama Ibnu Al-Jauzi di dalam Al-Mawdu'at setelah mengemukakannya di bawah tajuk bab kelebihan negeri-negeri di wilayah Khurasan.
berkata ini adalah satu hadis yang tidak diragui tentang kepalsuannya. Allahu Akbar. Nama Abu Ismah ialah Nuh ibnu Abi Maryam. Naam, هذا كذاب معروف. Naam. Naam, ibnu Abi Ismah. Nuh ibnu Abi Maryam, kata Yahya, langsung tidak bernilai hadisnya. Tidak boleh ditulis. Naam. Kata barakallahu fikum. Kata As-Sa'di, namanya telah jatuh. Ad-Darqutni berkata dia perawi matruk. Ibn Hibban pula berkata tidak harus sama sekali berhujjah dengannya. Allahu Akbar. As-Suyuti dan Ibnu Iraqi sini, Ibnu Arraq, barakallahu fikum. Ibnu Arraq bersetuju dengan Ibnu Al-Jauzi tentang maudu'nya hadis ini. Mereka juga bersetuju dengannya tentang punca bagi hadis maudhu' ini ialah Abu Ismah Nuh ibnu Abi Maryam. Yang ketiga, Ibnu Al-Jauzi berkata, Ibnu Al-Jauzi berpada iktafa berpada dengan menyebutkan Nuh sahaja sebagai perawi permasalah dalam isnadnya, padahal terdapat beberapa lagi sudut kelemahan pada hadis Huzaifah ini, terutamanya di sudut di dirayahnya. Dirayahnya. Yang keempat, pengaruh Syiah terdapat pada beberapa tempat di dalam riwayat ini. Antaranya, yang pertama, selepas disebut Ali bin Abi Talib, didoakan untuknya dengan perkataan alaihi salam. Jadi yang kedua, kan, mungkin kita kata ini dalam riwayat ini sebenarnya setengah-setengah nuskha Sahih Bukhari pun ada juga. Selepas Fatimah, selepas Ali dan lain-lain, imam-imam Syiah tu disebut alaihi salam. Jadi sebenarnya ulama-ulama kita dah bincang dah benda ni. Dalam kitab Sahih Bukhari yang asal, sampai sekarang kita tengok pun nuskha-nuskha yang berbeza tu sebenarnya bukan semuanya ada alaihi salam begini. Ini termasuk dalam madsus lah, perkara yang dimasukkan oleh musuh ke dalam kitab Bukhari itu sendiri. Bagi saya itulah yang lebih tepat. Sebab Imam Bukhari memang sangat anti Syiah. Macam mana dia boleh amalkan cara Syiah? Tak mungkin. Kalau dalam kitab-kitab seperti ini, dalam hadis seperti ini, memang tak boleh lah kan. Okey. Jadi ini, kalau sebut Ali, lepas tu alaihi salam, ini cara Syiah. Kalau ahli sunnah dia tak buat begini. Tak buat begini. Inilah yang saya sebut sebagai adanya pengaruh Syiah atau celupan Syiah. Kita nampak mereka dia ni ada unsur itulah. Teruskan. Barakallahu fikum. Ana rasa Maulana macam Al-Jawzajani. Sama, Al-Jawzajani kalau anda tak silap, dia pun agak tegas dengan Syiah. Ya. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Yang kedua, ia mengandungi unsur tabarra'. Tabarra ini istilah Farsi sebenarnya. Istilah bahasa Farsi. Tabarra, disebut tabarra. Namanya al-bara'ah dalam bahasa sebenarnya. Al-bara'ah 15 Sya'ban baru ni mereka sebut Lailatul Bara'ah. Sebenarnya tabarra. Tabarra dalam istilah mereka. Tabarra iaitu menyatakan rasa benci dan dendam terhadap orang-orang tertentu, khususnya sahabat-sahabat. Sama ada secara jelas atau secara berselindung. Ini termasuk dalam literatur Syiah lah. Literatur Syiah. Silakan teruskan. Barakallahu fikum. Ia mengandungi unsur at-tabarru', al-bara'ah. Yang jelas terhadap Umar. Sayyidina Umar digambarkan sebagai seorang yang pengecut dan mudah patah semangat dalam perjuangan. Seperti kau kata tadi kan, nampak. Dia itulah yang dikatakan unsur tabarra'. Nak menyatakan kekurangan, kelemahan Sayyidina Umar. Jadi dia sebut Sayyidina Umar. Bukankah Sayyidina Umar dah hantar tentera begitu banyak? Kenapa dia nak lemah semangat, patah semangat pulanya? Sehingga dia kata alangkah baiknya kalau dia antara aku dengan Khurasan. Mana macam dia lemah semangat nak pergi tu. Kalau ada sekian-sekian banyak bukit, gunung api, gunung salji, maknanya dia macam tak bersemangat. Padahal sudah sampai ke situ. Ini sebenarnya unsur tabarra Syiah terhadap Sayyidina Umar. Teruskan.
Nah, yang ketiga, Sayyidina Ali pula digambarkan sebagai seorang jauh lebih sabar dan Seorang yang sepatutnya. lebih juah, yang jauh ke juah. Ini pun silap jauh. 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 Barakallah. Sayyidina Ali pula digambarkan sebagai seorang yang jauh lebih sabar dan lebih berpengetahuan tentang hadis-hadis Nabi SAW berbanding Sayyidina Umar. Yang keempat, Sayyidina Umar telah menuduh Sayyidina Ali sebagai penimbul fitnah. Yang kelima, untuk memuliakan beberapa negeri dan bandar di wilayah Khurasan, dikatakan ia adalah bandar dan negeri Allah. Sedangkan tidak boleh berkata begitu tanpa adanya nas yang terang dan sahih tentangnya. Nah, minta maaf Maulana, seperti hadis Khalifatullah, hadis Panji Hitam. Sebab tu Syekh Albani kata Khalifatullah tidak ada. Sahih Maulana? Itulah benda-benda macam itulah banyak dikait-kaitkan dengan Allah. Ini salah satu ciri dia lah. Kecuali kalau ada yang sahih Baitullah, itu lain cerita lah kan. Lain cerita lah. Ya, teruskan. Yang kelima, untuk memuliakan, yang keenam, di setiap pintu bandar Maru dikatakan ada malaikat yang menghunus pedangnya demi menjaga penduduknya daripada segala bencana hingga ke hari kiamat. Sedangkan ini adalah perkara ghaib. Tanpa adanya dalil yang terang dan sahih, tidak dibenarkan kita orang-orang Islam berkata sesuka hati kita. Kenyataan juga membuktikan bahawa Maru juga seperti negeri-negeri lain, tidak terlepas daripada bencana sebagai ujian daripada Allah. Jadi itu hakikatnya. Kalau dikatakan dijaga oleh malaikat, jaga macam mana? Sampai kiamat ni, seolah-olahnya situ macam syurga, tempat yang aman damai, tak boleh diganggu oleh sesiapa pun. Sedangkan itu bercanggah dengan kenyataan. Bercanggah dengan kenyataan. Semua ni, berapa banyak negeri-negeri Khurasan itu sekian lama duduk di bawah penjajah Rusia misalnya. Ketika itu mereka pun tidak bebas beragama, bersolat, nak baca Quran pun sembunyi-sembunyi, Quran pun tak boleh milik, sampai begitu sekali fitnah. Di kawasan-kawasan atas tu lah, bahagian atas tu, Asia apa dipanggil tengah tu. Nah, sedangkan itu, okey. Yang ketujuh, bandar Shash. Bandar Shash digambarkan begitu istimewa sehingga riwayat ini menyebutkan orang yang berdiri dan tidur di bandar itu seperti orang yang berlumuran dengan darahnya di jalan Allah. Adakah kelebihan ini khusus dengan zaman tertentu atau untuk selama-lamanya? Tidak pula ia menjelaskannya. Kalau kelebihan itu diperolehinya kerana jihad demi menegakkan agama Islam yang pernah dilancarkan padanya, maka ia sepatutnya tidak khusus dengan Syah sahaja. Apa yang disebut ini dari sudut dirayah lah, dari sudut dirayah. Silakan. Yang ke-8, apa yang disebutkan sebagai kelebihan bandar-bandar atau negeri lain di wilayah Khurasan seperti Bukhara, Samarkand, Jurjan, Tus, Qumas dan lain-lain itu berdasarkan dalil-dalil yang sahih, tidak khusus dengannya semata-mata. Orang-orang yang melakukan ibadat kerana Allah dan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW di tempat-tempat lain juga mendapat keistimewaan yang sama atau mungkin lebih lagi daripada apa yang disebut di dalam riwayat ini. Yang ke-9, terdapat juga beberapa kenyataan yang bertentangan di dalam riwayat itu. Semuanya tidak lain hanyalah menunjukkan kepalsuannya. Antaranya, yang pertama, ketika menyebutkan tentang kelebihan Jurjan, dikatakan mereka berada dalam kesenangan ketika orang-orang lain berada dalam kesempitan. Ketika orang-orang lain senang pula, mereka kesempitan. Kelebihan apakah ini? Apa lebihnya orang-orang Jurjan? Kalau kita orang-orang lain senang, kalau ketika orang-orang lain senang, mereka pula kesempitan. Apa kelebihan ni? Sepatutnya orang lain susah pun dia senang, orang lain senang pun dia lagi senang. Sepatutnya barulah ada kelebihan. Ini
Apa kelebihannya kalau begitu? Ini sifat hadis maudhu'. Memang dia bertentangan begitu. Teruskan, silakan. Kelebihan apakah ini, Tam? Yang kedua, kalau Ali dipercayai benar dalam tutur katanya, kenapa pula Umar menuduhnya sebagai penimbul fitnah? Bagaimana boleh Umar menolak hadis yang dikemukakan oleh Ali jika memang benar, subhanallah, cantik sangat ni. Jika memang benar Ali telah meriwayatkannya sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Maknanya ini tak masuk akal lah kira-kiranya. Tak masuk akal lah. Dan yalah, kita kan tahu panjang dah cerita ni, nampaknya kita pun masa tidak mengizinkan. Hanya sekadar itulah dulu untuk hari ini. Sebab ini dah pergi kepada contoh yang ketiga pula ni. Contoh yang ketiga ni lain pula ya. Kita setakat itulah dulu untuk hari ini ya. Cuma mungkin untuk perbincangan lah kita buka, termasuklah perbincangan tentang pelajaran yang pertama tadi, Sahih Bukhari tadi, dan yang ini pun boleh. InsyaAllah kita berkongsi ilmu sama-sama.